Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin 13, 29 April, saya Mansur Abu Bakar. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan kini menyertai Majlis Keselamatan Pakatan Rakyat sebagai penasihat. Keputusan itu ekoran berlaku banyaknya insiden keganasan politik di seluruh negara akhir-akhir ini. Dalam kenyataan bersama dengan Musa, bekas Ketua Turus Tentera Darat Jeneral Besar Tan Sri Muhammad Hashim Hussein berkata, beliau secara peribadi menawarkan jawatan itu kepada Musa. You tahu saya ni terlampau pentingkan keselamatan masyarakat. Sehingga saya dilantik sebagai patron My Watch, sebuah NGO. Dan sekarang Tan Sri telah berbincang dengan saya berkaitan dengan kita punya harapan bahawa tidak akan berlaku apa-apa masalah keselamatan dalam negara ini. Because saya melihatkan bahawa trend semasa kempen ini banyak kita melihat ada perbuatan-perbuatan keganasan sehingga yang akhirnya berlaku letupan di Bung Tebal. So I am very concerned about this because kita nak memilih sebuah kerajaan dan pemimpin, bukan nak bergaduh. Majlis itu ditubuhkan bagi tujuan mempermudah peralihan kuasa dan juga memastikan pilihan raya dijalankan dengan aman. Lanjutan kepada laporan peti-peti undi yang dilencongkan ke lokasi misteri di Sungai Chua, Kajang. Di sidang akhbar hari ini, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil dengan bukti bergambar yang menunjukkan lokasi rahsia tersebut. Beliau turut menampilkan dokumen Suruhanjaya Pilihan Raya dan sampul undi pos yang diperoleh dari lokasi rahsia itu. Dengan bukti-bukti ini, Anwar menggesa SPR menjawab mengapa dan untuk apa undi pos rasmi disimpan di tempat mencurigakan ini dan bukan di ibu pejabat SPR. Munsabah sangatkah bangunan seburuk ini umpamanya menjadi tempat simpanan rasmi rahsia SPR seperti mana yang disebut oleh SPR. Ya. Dan begini kedudukannya. Jalan SC2 kawasan perindustrian Sungai Chua, Kajang. Gambar tersebut menunjukkan premis yang menjadi tempat menyorokkan undi pos itu adalah sebuah rumah kedai. Turut dikesan adalah kereta pacuan 4 roda yang dipercayai digunakan untuk mengangkut undi pos tersebut. Bagaimana dokumen yang begini rahsia dan penting didapati di sebuah kedai yang tidak didaftar langsung sebagai milik SPR yang sepatutnya dan kenderaan yang sepatutnya dibawa ke Putrajaya. Pada 25 April, SPR dilaporkan Datuk Wan Ahmad Wan Omar berkata, penghantaran logistik seperti peti undi dan peralatan lain adalah bagi memenuhi keperluan pusat pengundian untuk memastikan pelancaran hari pengundiannya nanti. SPR sudah mengeluarkan kertas-kertas undi pos dalam negara kepada pengundi yang layak mengundi melalui pos mulai 22 April lepas. Sementara pengundi pos luar negara dihantar pada 24 April. Pakatan Rakyat akan berusaha untuk mendapatkan kembali 7 bilion ringgit wang rakyat yang disalurkan Yayasan Wan Malaysia Development Berhad ke akaun sulit di Pulau Cayman sekiranya diberi kepercayaan menerajui kerajaan pusat. Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Pakatan Rakyat sama sekali tidak akan membenarkan wang pembayar cukai dihilangkan begitu sahaja. Beliau berkata demikian di sidang akhbar Pakatan Rakyat bersama-sama Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu dan Setiausaha Organisasi DAP Anthony Lok. Tentunya di antara langkah yang kita harus ambil dalam kerajaan, insya-Allah Pakatan Rakyat membetul keadaan, dia mesti bagi penjelasan dan wang-wang yang dirompak atau dicuri sekarang begini mesti dipindah balik dan kembali kepada rakyat. Pengarah strategi PKR baru-baru ini mendakwa bahawa 1MDB Badan Pelaburan milik rakyat yang dikawal sepenuhnya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memindahkan sejumlah 7 bilion ringgit dana ke akaun sulit di Cayman Island. Mengapa boleh dalam satu keadaan
satu MD boleh pindah ke kawasan luar pesisir, ya. Dan ini satu hal yang sebenarnya bercanggah dengan kependirian kerajaan sendiri, ya. Dalam sidang media yang sama, Pakatan Rakyat tetap akan melaksanakan manifestonya walaupun keadaan negara yang menanggung beban hutang hampir 500 bilion ringgit dengan menjalani beberapa langkah penjimatan. Dan bagaimana kita boleh kurangkan dalam beberapa peratus, 2-3% satu tahun defisit dengan penjimatan, satu. Yang keduanya dengan mengawal ketirisan dan rasuah, kedua. Dan ketiganya meletakkan keutamaan dalam bidang pendidikan, kesihatan, perumahan dan kebajikan rakyat dan menghentikan projek-projek pembaziran dan mega. Demi memastikan Barisan Nasional berjaya menawan kembali Selangor, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak hilang pertimbangan sehingga sanggup berkempen secara tidak bermoral dengan menabur pelbagai janji. Demikian kenyataan Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berhubung usaha keras UMNO BN menggunakan pelbagai kaedah untuk merampas kembali Selangor. Menurut Abdul Khalid, lebih menyedihkan lagi apabila Najib juga menabur janji kepada rakyat Selangor atas perkara yang mereka sendiri gagal selesaikan ketika menguasai kerajaan negeri sebelum 2008. Lebih teruk lagi, janji yang cuba beliau tabur adalah atas perkara yang gagal diselesaikan oleh UMNO Selangor untuk puluhan tahun, tetapi telah diselesaikan oleh Pakatan selama 5 tahun, khususnya projek Terbengkalai, Alam Perdana dan Bukit Botol. Adalah melucukan apabila Najib tiba-tiba datang ke Alam Perdana dan menaburkan janji serta memberi maklumat salah, seolah-olah beliaulah hero, sedangkan penduduk tempatan telah bekerjasama dengan kerajaan negeri Pakatan Rakyat untuk menyelesaikan masalah mereka. Mengulas lanjut, Abdul Khalid berkata, tindakan Najib itu juga menjadi bahan ketawa penjawat awam di Selangor kerana hakikatnya mereka yang telah bertungkus lumus bekerja untuk menyelesaikan projek Terbengkalai tersebut. Berat untuk saya katakan ini, saya tidak menjangka Najib akan merendahkan martabat dan kredibilitinya sebagai Perdana Menteri Kerajaan Sementara. Nampaknya Najib benar-benar terdesak dan akan melakukan apa-apa saja untuk memenangi Selangor. Sekian Buletin 13, teruskan bersama kami di www.selangorku.com untuk pelbagai lagi berita menarik. Saya Mansur Ubakar. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.